Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amzarul Rahman. Dan saya Wang Fatimah. Kita berada di dalam rancangan Desas Desus. Ya, macam biasa AB dah 4 episod dah kali ni. Tapi tak lupalah kita nak nyanyikan tadi yang nyanyikan lagu Memburu Impian tu. Seven by Seven. Guys, ni penonton-penonton di rumah, 7 by 7. Macam biasa AB, saya nak pergi kat sana kejap. Kita kenal-kenal. Macam episod lepas kita dah kenal dengan keyboardist kita. Macam kali ni kita nak kenal dengan kita punya bassist lah, sebab saya dah janji dengan dia. Kita nak interview dia. Alright? Okay, yang main bass, boleh tak kenalkan nama? Saya Andy Samad. Tak, nama. Ya, nama saya. Oh, Andy tu nama? Samad. Nama. Ingat kereta. Okey. Dah lama dah main bass ni? Baru lagi dalam 2018. Selain daripada main bassist ni, apa lagi alat-alat muzik yang boleh main? Basic, gitar, bass, keyboard, kahun, drum. Oh, lebih kurang dia lah, tamak jugalah Boleh tak? Okey, kita minta sikit kepada penonton-penonton di rumah, minta payung sikit lah, goreng-goreng bass tu. Boleh tak? Sikit Sikit je. Wow, nampak? Ini betul-betul live kita bagi. Dan seterusnya, ini dia pemain kahun kita. Right, kita tak main. Saya tanya je kahun dan juga gitaris. Okey, keyboard dia semua ada. Nanti saya tanya akan datang. Alright. Wow. Azura. Ya, Roy. Macam biasa lama tak jumpa Azura Kau tahu tak, Roy? Sejak kau tinggal aku, Roy, aku bawa motor seorang-seorang. Lepas tu kau tahu tak, Roy? Minyak habis, Roy. Aku tolak seorang-seorang. Lepas tu? Dah lah minyak habis. Kena tahan dengan polis. Kenapa? Polis tahan sebab apa? Lesen tak ada? Urin tak lepas. Kurang hajar. Memang ambil barang ke? Tapi macam ni. Roy. Nama betul Roy. Gua ni daripada Taiping sampai Ipoh. Gua naik motor RSZ. Sampai Ipoh tak jadi RSZ dah. Jadi apa? ES5. Kenapa pula? Sebab motor tu dah kena jual. Gua tak ada duit. Gua datang seorang-seorang. Gua single, bye. Tapi tak apalah sekarang ni. Itulah tema kita pada hari ni. Memburu impian dengan tema kita. Macam motor-motor ni kan. Sebab apa? Kita nak ceritakan pasal isu-isu yang menarik pada hari ini. Tapi Abby boleh tak cerita sikit apa yang konten-konten kita pada hari episod kali ini? Jadi kali ni episod kali keempat, dah tak sedar kita dah masuk episod kali keempat. Kedua kali. Jadi macam biasa kita akan bawa konten yang berbeza tapi segmen yang sama. Okey, contoh segmen terciduk. Lepas tu kita ada segmen Hambik Kau dengan tetamu jemputan kita. Macam episod lepas kan, Hambik Kau tu saya kena makan yang baby food tu. Ya ke? Apa makan? Kena makan. 4 kali kena makan. Kali ni tak tahulah dia bagi food apa pula. Kali ni mungkin tema kali ni kita macam ni mungkin lagi teruk kot kita benda cabaran. Makan minyak hitam. Tapi sekarang ni dah kita dah segmen-segmen. Apa isu dia? Boleh cerita sikit lah isu yang kita nak kupas pada episod keempat ni. Isu kali ni Abi excited sikit nak cakap sebab isu kali ni kita nak cakap mengenai ekstrim dan juga lasak. Kalau Abi cakap ni mesti Am dan penonton pun tahu sebab kali ni kita nak bawa masuk yang seorang ni pelakon aksi lagak ngeri. Yang terjun bangunan semua tu. Yang seorang ni baru-baru ni dia baru je viral. Kenapa viral tu Am? Sebab kenapa tu? Sebab apa viral? Sebab dia seorang perempuan, seorang gadis tapi dia membuat penghantaran makanan menaiki motor. Hantar makanan naik motor? Ya. Gadis? Am suka, mesti Am suka. Tak, sebab macam asil agak ngeri kalau lelaki dia kita dah biasa dengar. Tapi macam perempuan, gadis-gadis ni selalunya saya tak pernah dengar yang bawa motor, hantar-hantar makanan ni gadis. Sebab tu kita hari ni kita bawa dia atas sini. Kalau Am tak percaya, nanti kita jumpa dia. Yang viral ni? Yang viral ni. Okey, jadi penonton-penonton di rumah mesti nak tahu siapa tetamu undangan kita pada hari ini. Ada kena setia bersama kami dalam rancangan Desas Desus. Okey, kembali bersama kami dalam rancangan Desas
Ya, AB. Indah kan bunyi dia macam biasa. 4 episod dah. Okey, AB. Ceritakan sikit isu kita pada hari ini. Kali ini kita akan kupas isu mengenai pelakon aksi lagak ngeri dan juga gadis pemesan makanan. Jadi kita dah jemput 2 orang ni datang ke studio kita pada hari ini. Ya, dan tanpa kita buang masa yang kita janji-janjikan tetamu kita hari ini, iaitu Syafiz dan Fafa. Syafiz. Ya. Enjoy dulu. Fa. Ya, penonton-penonton di rumah ini dia, Syafiz dan Fafa. Okey, boleh duduk. Silakan duduk. Dan terima kasihlah datang ke studio kami Desas-Desus ni. Cantik, okey Ada basking. Boleh lah nak minta lagu, boleh kejap lagi. Alright. Terima kasih. Dan sekarang ni Syafiz bersama kita, AB. Nampak ni, Syafiz ataupun lebih kenali sebagai Syah Rempit, betul? Ya, betul. Dan Fafa? Lebih kenali sebagai apa? Panggil apa Fafa? Dikenali sebagai Fafa lah. Fafa Rider. Sebab macam tadi kita sembang panggil sayang. Alright. Syafiz. Okay. Syafiz, sekarang ni sebelum tu kita ada dekat depan kita ni, Fafa, kita ada air kau do, ada teh ais dan juga green tea. Green tea hari ni green tea. Okey, boleh minum. Sambil-sambil kita lepak-lepak, kita sembang-sembang ni boleh minum green tea ni. Ni green tea, betul? Warna macam warna green tea, tak tahulah. Saya ni masalah warna sikit kan. Serius lah ni green tea weh. Aduh, ini Nescafe ya. Ni green tea. Tapi bila kita dah tukar campur-campur jadi Nescafe. Saya masalah mata, saya nampak macam green tea. Okey, tak apalah. Boleh Fafa? Boleh minum ni, air ni. Okey, sekarang ni kita nak tanyalah. Kita dah tak nak buang masa, kita nak tanya ke soalan-soalan kepada Fafa dan juga Syafiz. Syah, panggil Syah je lah boleh, panggil Syah. Syah. Selesa. Kita dah kenal lah, penonton-penonton kat rumah pun dah kenal Syah dah. Seorang pelakon aksi lagak ngeri, berlakon banyak filem-filem kan kita tengok. Tapi sebelum menjadi pelakon aksi lagak ngeri ni, sebelum ni Syah bekerja sebagai apa? Kalau kata sebelum saya terlibat, saya sebenarnya bekerja sebagai seorang budak penghantar juga lah. Penghantar juga? Hantar apa? Dispatch. Hantar surat. Oh, memang jiwa motor tu ada. So kita buatlah benda yang seangkatan dengan tu. So lepas tu macam mana boleh terjebak dalam industri ni? Dia kisah dia macam viral jugalah. So kita ni nakal. So kita buat banyak video-video pelik-pelik lah dengan motosikal ni. So video ni viral sampai ke salah seorang pelumba motosikal negara, Wazi Abdul Hamid. Wazi? Yes. So Wazi lah yang membuka ruang tu secara profesional, daripada kau buat kat tentu hala kat jalan raya tu, baik kau bekerja dengan aku, and then kita pergi satu Malaysia pusing, kita buat stunt secara profesional dan dibayar. Wah, dan situlah bermulanya. Di situ bermula era profesional dan dibayar. Sebagai seorang mak rempit tapi dibayar lah macam tu. Dan menjadilah sekarang ni kejaya apa semua lah masa tu orang dah boleh nampak. Sebab video, dulu CD macam yang RM5 tu kan, orang burn kan. Betul tak? CD tu yang jadi viral time tu. Okey. Dan juga Fafa. Ni kita dengan cerita Syah. Dan Fafa sekarang ni kita dah tahu dah dekat Facebook, dekat mana-mana media sosial dah nampak dah muka Fafa. Saya like gambar tu. Alright, boleh tak cerita sikit macam mana bermulanya kerjaya sebagai seorang gadis penghantar makanan? Okey, bermulanya saya student. Lepas tu saya nak cari duit sampingan. Okey. Setiap hari tu saya terfikir saya kan belajar dekat Taiping. So daripada Ipoh ke Taiping asyik pilih-pilih ambil angin motor apa semua. Naik motor? Yap. So setiap minggu balik, so dah biasa naik motor apa semua. So tiba-tiba rasa feeling macam nak jadi penghantar makanan. Okey. So kita try, kita dapat. So start dari situ. Start dari situlah bermulanya penghantar makanan. Tapi masih belajar lagi? Ya, masih belajar lagi. Bermulanya masa PKP itulah? Sebelum PKP, awal tahun. Okey. Jadi Abi boleh tanya soalan dekat Syah ni. Jadi Syah sebelum ni jadi dispatch. Okay, bila jadi stuntman berapa lama berkecimpung dari stuntman ni? Jadi stuntman berapa lama? Kalau ikut tahun saya start jadi stuntman secara haram Secara haram daripada 2003 lah. Oh, haram tu? Secara haram tu macam mana? Maksudnya kita bermain di jalan raya. Benda yang tak bagus. Okey guys, semua benda tak bagus guys. So 2 tahun saya secara haram, dan tahun 2005 saya involve secara profesional lah dalam bidang ni. Sehingga ke hari ni kalau orang panggil kita job, kita sapu je. Kalau ikutkan total dah 15 tahun lah rasanya. Tak terkira lah job tu. 15 tahun, hampir 15 tahun lah. Good job.
Tifu ni. Macam Syah dah 15 tahun. Jadi Fafa berapa lama jadi seorang gadis pemesan makanan ni? Tak sampai tahun lagi. Sampai setahun. Jadi Baru lepas je. sekolah tu terus jadi penghantar makanan lah? Ya. Oh, sebelum tak ada buat kerja apa selain penghantar makanan? Ada je macam kedai-kedai makan apa semua tu. Pernah je. Banyak kerja dah buat. Tapi ada lagi soalan? Ada? Okay, apa perasaan Fafa bila Fafa diviralkan dekat internet, laman sosial? Mula-mula tu terkejut lah juga. Macam dah kenapa tiba-tiba banyak naik semua benda ni. Lepas tu macam seronok lah juga kan. Itulah. Best tak rasa bila viral tu? Masa tu apa perasaan? Orang DM ke, orang mesej ke, jumpa, Fafa. Ada tak macam tu? Ada. Tapi macam contoh kita tengah nak ambil makanan, ada orang tegur, ni Fafa kan yang viral tu kan? Saya macam, ya. Ada orang ambil gambar lah, Ada tu ada. Sampai kan betul-betul kat tepi light, dia tahan. Tepi light boleh tahan? Dia tahan. Ni yang viral tu kan? Oh malunya kan. Betul. Dah lah hijau kan. Dia berhenti tepi jalan. Kita pun berhentilah. Takkan nak jalan kecil dalam belakang dia kan. Aku tangkaplah gambar. Alamak. Kenapa lah aku tak berhenti tepi light tu? Lepas ni kita bergambar lah. Yelah, lepas ni kita boleh bergambar dengan Fafa juga. Tapi Syah, kalau kita nak ceritakan tentang aksi lagak ngeri apa semua kan, mesti dia ada cabaran dia dalam aksi-aksi tu. Apa cabaran yang paling Syah tak boleh lupa lah? Kalau ikutkan yang tak boleh lupa sampai sekarang ni, bila salah seorang kawan saya meninggal dunia lah bila buat stunt ni. Dalam cerita jangan pandang belakang lah. Okey. So dia terjatuh pada 3 tingkat. Bila kita bukan main-main lah, kerana benda ni tak boleh nak ramal lah. Kerana silap sikit punya error kan, kesudahan dia yang tak baik lah. Yang tu saya ingat sampai bila setiap kali saya buat stunt, saya akan fikir kalau sikit punya error kan, benda macam tu boleh jadi. So every time kalau kata saya nak perform stunt, saya akan ambil masa sekurang-kurangnya 2 ke 3 jam untuk ambil feeling yang betul-betul saya ready. Kena ambil mood dululah. Kena. Kau tak boleh rasa okey boleh sapu. Kau mungkin akan berakhir macam kawan saya lah. Bukan dia saja, lepas ada kawan saya yang terbakar separuh. Pernah juga, ada yang muka cacat sebelah ni, sipar rambut panjang tutup je sebelah. Macam Syah, ada tak apa-apa kemalangan sepanjang buat masa ni? Patah tu tak ada lah. Okey. Tapi kalau luka berjahit tu bersepah rasanya. Tapi semua akibat kita cuai lah, kita ambil mudah. Kadang stunt tu nampak mudah, macam kata nak kena wheelie. Wheelie tu bagi saya benda yang paling senang lah, kita hari-hari wheelie. Tapi kadang-kadang tak payahlah pakai safety hari ni kan. Padahal itu syarat dia. Kita dah diberi masa sejam ke 2 jam untuk prepare untuk wheelie saja. Okey. Tak payahlah. Tapi kadang-kadang error tu bukan pada kita, tapi teknikal. Macam mungkin motor punya braking sistem agak fail hari tu. So kita jatuh, dah terkoyak 14 jahit kat bawah ni. Itulah cabaran-cabaran dia. Bagi saya benda-benda macam ni jangan kita ambil mudah. Even though kalau kata kita memandu sekalipun di atas jalan raya, kalau kata tak buat stunt sekalipun nak pergi kerja pun, safety tu penting lah. Itu yang paling penting lah sebenarnya. Kena safety sebelum start tu. Mood tu kena ada kan. Mood kena ada. Jangan nak stress kata ada putus cinta ke. Saya putus cinta ni koyak ni. Gaduh dengan girlfriend dulu. Ni kipas. Jadi penonton-penonton kat rumah situ, kat rumah dengar pesanan daripada Syah sebelum kita nak buat aksi-aksi yang ngeri, korang kenalah standby, kena ambil mood semua, betul tak Syah? Safety kena ada, SOP tu kena yang paling penting. Pakai mask. Betul tak? Tapi macam Fafa sebenarnya ada tak apa-apa kena luka ke, cabaran ataupun macam alamak terjatuh naik masa hantar-hantar kena kejar anjing ke? Ada tak? Astaghfirullahaladzim. Okey, langgar anjing pula. Kalau kena kejar anjing tu memang ada. Tapi pernah lah itu kita kan tengok map motor handphone. Lepas tu kita dah terlajak rumah. Tapi sikit je kita reverse pakai kaki. Lepas tu motor tergolek. Lepas tu kata motor langkat. Kata motor langkat tu dia punya makanan tu. Kenapa makanan dia? Hancur lah. Hancur. Satu je lah. So apa? Lepas tu kena... tak ada. Dia kata tak apalah. Ya Allah, malu lah Allah. Sebab Fafa. Cuba kalau Am yang hantar. Kau tak ganti. Hantar pergi balik beli. Mesti macam tu. Tak ada nak refund ni. Itulah cabaran-cabaran dia yang sepanjang jadi gadis pemesan makanan ni lah. Alright. Tapi sebenarnya, Abby, kita nak tanya panjang lagi soalan dekat Fafa dan juga Syah ni. Tapi kita akan saksikan selepas ini. Lepas VT ini. Teruskan bersama kami dalam rancangan Desas Desus. Di mana baru-baru ni itulah juga seorang rider perempuan. Gadis yang comel. Gadis yang comel Comel. Dia menarik perhatian lah. Dia menarik perhatian ramai orang sebab yelah tak terkejut bila ada perempuan yang cantik
buat kerja macam ni. Dia baru 17 tahun. Yeah. The fact that dia memilih katanya kerjaya penghantar makanan ni sebab dia minat motosikal. Aku memang tak tahulah. Cakap betul-betul? Panas dong. Api ni dah kering panas dah. Cepat. Ambil TV. Aduh. Ready? Sedia. Okey, kembali bersama kami lagi dalam rancangan Desas-desus. Okey, Am. Ya. Kalau Am tengok AB hari ni, apa yang lain? Pakaian dress up memang moto-motonya. Okey. Tapi macam tu, tudung tu. Tudung tu jadi macam turban kan dia panggil? Ini kan turban, shawl. Shawl. Tapi boleh buat turban. Okey. Shawl ni hari ni ada orang yang sponsor. Okey. Nama dia The Fleisha. Shawl ni memang best sangat Am pakai. Selesa, tak panas, macam ada aircon dalam dia. Kalau ada yang kutu-kutu pun mati. Oh, dalam tu ada aircon. Amboi, ada penghawa dingin. Tak apa lagi, kita teruskan dengan soalan-soalan kepada Fafa dan Syah ni. Am je banyak tanya kan? Kali ni biar Ibu tanya pula. Okey. Nanti kata Ibu tak buat job pula. Okey, Abang Syah. Yes. Boleh tak Abang Syah share sedikit macam mana nak jadi pelakon aksi lagak ngeri ni? Kena toreh tangan ke? Kena cukur kening ke? Macam mana nak jadi pelakon aksi lagak ngeri ni? Sebenarnya bukan satu bidang yang saya plan daripada sekolah rendah. Bila cikgu tanya cita-cita nak jadi apa, nak jadi pelagak ngeri. Memang tak lah kan. So benda ni pun macam bidang terjun. Macam kita tak plan. Macam tak ada orang yang akan plan saya nak jadi stuntman pun. So dia mungkin kita punya persekitaran kita, kawan-kawan kita yang menjadikan kita satu tahap untuk ke tahap yang lain. Environment tu lah. Yes. Macam saya tinggal kat Selayang Baru. Selayang Baru motosikal tu kuat. Memang Motosikal ramai. apa tu? Masa tu motor macam-macam motor, budak-budak motor tu banyak kat Selayang. So bila mak saya hantar saya ke UiTM, zaman tu kita tengah hype motor tau. Okey. So motor ni yang nak pinjam ke mana-mana pun semua motor kan. Betul. Time tu RZ yang paling popular. RZ RZ. Legend. Dah jual kan RZ kan? Dah jual. Okey. Sekarang pakai EH5. So bermula daripada situ, sebenarnya benda ni tak plan. Kalau kata ada orang nak jadi stuntman lah, saya tak suggest. So bidang tu je kalau kata nasib luck baik, luck lah. Macam zaman saya kalau ikutkan ada beratus ribu mat motor kan. Tapi kalau nak ikutkan sampai sekarang ni, nama-nama yang naik berdasarkan dunia pemotoran boleh kira sebelah tangan macam tu je. So kenapa kita nak pilih jurusan ni kan? Kalau saya boleh cakap dengan diri saya dulu, mungkin saya akan sambung degree lah. Belajar lebih rajin ke apa kan. Kita sebab bagi saya bukan satu bidang yang harus kita ikut lah. Masa tu Syah mesti muda kan? Yes. Masa tu mak bapak Syah, ibu bapa Syah jadi perasaan macam mana bila dapat tahu yang Syah nak jadi stuntman ni? Dia orang tak tahu. Tak tahu. Dalam diam lah ni. Memang mana mak nak kasih? Berkebuah ni. Mak takkan kasih je. Tapi kita buat senyap-senyap lah. Cuma bila dah cedera ke teruk sikit kan, dan baru diorang bila dah sedar, lepas tu bila kita kata mak sebenarnya ni je yang boleh buat masa ni. Dia punya pulangan dia pun banyak kan. So mak ni perempuan kan. Perempuan dia macam mata duitan sikit lah. So dia okey janji kau bagi kat mak okey lah. Antai tapi, emak. tapi kita kena bagi tahu lah mak sebenarnya safety tu ada. Kita kena explain sebab people yang kat luar sana dia doesn't know about the safety yang ada. So benda-benda macam ni yang kita kena bagi tahu dia orang. So at least dia kata oh benda ni bukan menjadi macam ni. So dia kena ada sequence dia, ada SOP macam awak cakap, ada SOP A to Z tu kan, kena ikut and then baru you guys selamat. So kita kena bagi kepercayaan dekat mak bapak. The trust is important to the family lah. Kalau tidak mak bapak dia takkan kasih buat benda-benda macam ni. Faham. Jadi kepada Fafa lah, kita teruskan kepada Fafa punya soalan. Fafa pula boleh tak share dekat penonton yang sebenarnya jadi pemesan makanan ni sebenarnya seronok. Lepas tu macam mana perasaan ibu bapa Fafa bila dapat tahu Fafa kerja sebagai pemesan makanan ni? Dia marah. Penghantar makanan. Dia marah tak? Okay, first of all, kita nak masuk ni memang tak beritahu ibu juga. Sama macam ni. Jadi buat kita beritahu ibu ayah. Okay, lepas tu dah dapat baru bagi tahu sebab kita nak minta izin takut jadi apa-apa. Ada orang boleh tahu kan. Takkanlah tiba-tiba jadi macam ni. Aku kan kita bawa kotak delivery apa semua. Takkanlah tiba-tiba dekat rumah kan. So kita kena minta izin lah juga untuk dapat situ.
Restu ibu bapa tu yang penting untuk kita mulakan kerjaya kita tu kan. Restu ibu bapa tu penting. Bagi Fafa seronok tak jadi penghantar pemesan makanan ni? Seronok? Apa? Seronok bila Apa lagi-lagi. yang menjadikan dia seronok tu? Sebab Bila jarang perempuan nak kerja ni Betul. tak tahu macam mana, tapi kalau betul-betul hati tu macam minat ke arah motor, kita dapat akan seronok, tahu tak? Lagi-lagi kita layan angin ke, lepas tu kalau customer tu baik dengan kita, dia bagi kita tips ke, belanja kita makan, pun seronok. Hujan. Hujan kita kena redah. Pakailah baju hujan. Wow. Biarlah basah-basah. Tak ada. Kenalah berhenti kat traffic light. Nanti orang tak gambar. Tapi kan Fafa, selain pada tu kan, macam contohlah Fafa sekarang dah menjadi gadis pemesan makanan. Sampai sekarang betul eh? Ya. Sampai sekarang. Ada tak dekat macam bila dah Fafa buat hantar delivery semua, ada apa tanggapan-tanggapan keluarga, orang sekeliling, jiran, kawan-kawan yang bercakap dekat Fafa? Apa yang diorang cakap? Diorang macam jadi delivery apa semua. Lepas tu diorang macam tanyalah macam ada ke apa penghantar makanan perempuan, lagi-lagi macam makcik-makcik tanya kan. Diorang tak pernah nampak. Dekat sini kurang lah, kalau dekat Pekan ramai. Okey. Kalau dekat Pekan ada yang mak bawa baby kan. Okey. Ya ada. Dia cakap-cakap macam tu lah dekat Fafa So negatif lah, pandangan negatif ke tu? Pandangan negatif tak ada lagi. Semua positif. Ya, semua positif. Alhamdulillah, positif Alhamdulillah. semuanya. Jadi macam Syah pula, langkah-langkah kalau kita macam kita buat aksi lagak ngeri, mesti kita kena ada prepare. Langkah-langkah untuk orang-orang yang dekat luar sana tu. Apa yang dia kena buat sebenarnya? Contohlah, dia betul-betul minat nak jadi pelakon aksi lagak ngeri ni. Langkah-langkah. Kadang-kadang kita tak boleh nafikan minat tu ada sebab kita exposure kita dah semakin meluas. Sekarang kita ada banyak media sosial, Facebook, Instagram, Twitter. Benda-bendanya dia expose pada orang-orang lain. So bila dia orang tengok dapat dalam TV tu, dia akan nampak keseronokan tu. Okey. Aku nak jadi macam dia. So tu minat, okey, dia mesti start pada minat. And then kalau kata dia sanggup, dia akan follow, dia akan track benda tu sampai dia akan jumpa orang yang dia minat tu. Especially kalau kata dalam Malaysia, senanglah nak kira kan. Macam saya dulu, saya akan cari orang yang pandai buat stunt ni supaya saya nak berkongsi, nak share, so supaya kita tahu macam mana kita nak ilmu betul lah. Okey. So kalau kata you guys betul-betul minat kan, kalau kata you guys betul-betul minat, bagi saya dia ada platform-platform dia. Okey, you guys jangan simpi-simpi je terus pergi kan. So dia ada platform-platform dia macam di mana kalau sebelum kita pernah dengar Maps kan. So Maps dia ada macam satu part stunt kan. Okay. So benda-benda tu sebenarnya yang encourage benda ni jadi satu career kat dalam Malaysia. Alright. So kalau kata dalam dunia perfilman pula, you guys apa kata pergi ke shooting-shooting kan. Ringankan mulut dan bertanya lah. Okay bang, ada stunt kan ini bang, saya tengok macam brother tu duk pakai padding bang kan. Dia akan cakap, okay ni ada stunt ni. Kena sembang semualah. Sembang. Saya berani bang tapi saya tak tahu macam mana. Bagi kami sebagai seorang stuntman dan community, stunt ni sebenarnya terlalu kecil. So kalau kata ada orang yang berminat, kita alu-alukan. Okey. Perempuan boleh? Perempuan ada. Lagi pula orang macam awak tu saya rasa tak sampai hati pula nak mencederakan dia kan. Patah tulang lagi. Saya pun nak berlakon pun takut nanti, alamak, takut cederakan dia. Betul. Tapi jangan takut. Setiap orang dia ada opportunities dia kan. Maksudnya kalau kata badan macam dia kan, lagi bagus. Macam Intan Ladiana tu sebelum saya pernah buat cerita Anak Sempit. Okey. Perempuan yang saiz Intan Ladiana ni kecil-kecil macam dia. Tapi boleh buat lagak ngeri tu. Yes, dia terjatuh juga lah. Terpaksa lah. Tapi kita akan bagi step by step lah. Betul jatuh tu? Betul jatuh. Tapi dia dah penuh dengan cupboard lah kan. Tapi perempuan yang sebenar-benarnya. Sebab tak ada lelaki yang sekurus macam dia. Contoh dia ni seorang pelakon wanita. Takkan ada lelaki yang kurus macam ni, susah nak cari. Kalau ada macam awak dah kurus. Saya dah kurus. Awak penakut lah. Macam tu contoh dia. Dapat seorang perempuan lagi bagus lah. Sebab gesture perempuan dan body type perempuan bila di atas motor tu memang nampak dia ni lelaki atau dia ni perempuan. Contohnya kalau macam aksi-aksi lagak ngeri tu, ada tak kalau perempuan tu yang bawa motor dan lelaki yang cover dia jadi double stunt? Ada tak lelaki yang buat? Itulah kerja saya. Untuk perempuan pun ada juga? Kalau awak cek IG saya ada. Saya pakai rambut palsu. Terpaksa pakai bra. Cerita apa tu? Saya pernah buat cerita Bro Nampak Motor Gua. Bro Nampak Motor Gua. Okey. Saya jadi Monorianti. Alright. Kita Anak Sempit 3, saya jadi Shima Noah tu. Pakai rambut panjang semua Pakai rambut panjang. Bayangkan dia punya tak Patut rambut panjang selesanya. lah. Dia orang perempuan pakai entire yang ketat kan. So bila pakai baju ketat ni, korang kena pakai baju yang sama. Actually wardrobe kena sediakan baju tu 2 lah kan. Tapi Malaysia kan, kadang-kadang benda tu
ada satu je kan. So you guys nak tak nak kau terpaksa pakai benda tu juga kan. So jadi sempit sikit lah. Nak tak nak. Sebab tu selalunya sebelum ni saya jagalah saya punya keterampilan. Yes, badan tu tak naklah besar sekarang. Macam sekarang ni saya dah gemuk sikit lah. Gemuk sikit tapi kan sebab saya makan banyak, saya tengah buat badan. Kena besar dulu and then baru diketekat. Faham. Itu dia kita cerita dengar betul-betul rumah cerita daripada Syah dan juga Fafa, pengalaman-pengalaman mereka. Terima kasih. Tapi sebelum tu, sekarang ni masa yang kita tunggu-tunggu, Abby. Kita dah cerita-cerita kan, information daripada diorang. Masa yang kita tunggu-tunggu sebenarnya ni. Apa yang ditunggu sangat tu? Sampai bila cakap pun tak sempat. Apa yang ditunggu tu? Diam je kat sana. Macam tengah tengok kita orang lepak je kat sini Korang tak ada sembang-sembang kat tepi tu ke? Oh, dia orang macam lepak. Tapi Fafa boleh minum, Fa. Sebabkan apa? Abby, itulah lain kali Resa datang. Lepas ni kita ada segmen yang seterusnya iaitu segmen terciduk. Macam Syah dah tengok dah segmen terciduk ni dah. Fafa dah tengok segmen tercedok, tahu Oh, sambil nak minum menyembur dia. Okey, tak apalah Abby, kita teruskan Abby dengan segmen seterusnya iaitu segmen tercedok. Alright gang, sekarang kita ada dekat Padang Polo. Apa yang kita nak buat Aizat pada hari ini? Kita akan buat prank yang agak mencabar kali ini. Tapi macam mana sebelum kita nak mulakan kita punya prank tu. Apa dia tu? Ini adalah hiburan semata-mata terhadap benda yang hidup ataupun yang telah meninggal. Nampak ini, mari kita pergi. Mari. Good morning!
Hei, diorang makin kurang ajar ni, Abi. Syah tengok tadi Fafa semua yang tercedok punya tu. Tapi memang orang-orang Ipoh kena sabarlah. Kena hati-hati lah dekat luar sana dengan kru-kru kita orang. Takut-takut lepas ni korang pula yang mangsa tercedok diorang tu. Tapi, Abi tak sabar nak cedokkan kru kita ni. Bila nak cedokkan kru kita? Akan datang. Dekat dah ni. Tapi macam Syah kan. Syah sekarang ni banyak main-main asil agak ngeri. Apa kata kalau kita sini memang kita lah boleh tak kalau one day kita buat prank tercedok tu sekali. Sebab Syah dah pandai buat asil nak ngeri ni kan. Kita ajak sekali. Boleh tak kita combine buat tercedok tu dengan Syah? Boleh? Agak rasanya. Saya akan bincang dengan manager saya. Wow. Rasanya tak ada masalah lah. Cantik. Sebabkan dia asil agak ngeri. Tu yang ajak dia sekali tu main sekali. Boleh? Sebab tadi tak pakai mic. Boleh. Boleh sangat. Saya benda-benda jenis saya suka. Saya tengok saya geram. Saya rasa saya nak jadi sebahagian daripada tim ni lah. Tak sabar nak keluar bersama dan mencedok semua orang lah. Ya, macam Fafa berani nak buat game tu. Betul lah berani, takkan tak berani pula. Ajak dia sekali. Nampak? Fafa pun nak join kita dalam tercedok. Hati-hati kan orang Ipoh kena standby. Nampak je Fafa, nampak Syah, nampak kru-kru kita orang. Korang standby lah. Takut kena tercedok. Okay, Bi? Bahaya menanti. Jadi kita pun tak nak buang masa. Jadi kita nak pergi ke segmen yang seterusnya. Okey, jadi Syah dengan Fafa, okey tak kalau kita challenge mana satu Syah? Ni Syah, ni Syah. Ni Fafa. Ni Fifi, Fafa. Okey, boleh tak nak challenge Syah dengan Fafa ni? Boleh. Challenge tu. Sebab kat depan ni kita ada baldi-baldi ni. Kita pun tak tahu baldi nak buat apa. Mungkin prank birthday ke apa. Diorang nak prank sampai kat sini agaknya. Saya beritahu saya baju ni je Saya tak naklah balik basah. Ini hujan seharian. Jangan kat dalam studio pun hujan. Macam saya baju ni, ini je baju saya tinggal. Yang lain semua dah dibaham api. Macam cerita. Okay, right. So tanpa buang masa kita segmen terusnya. Segmen Hambek Kau. Alright. Sekarang ni kita sendiri pun tak tahu sebenarnya Syah, Fafa. Kita orang, saya dengan Abi pun tak tahu. Yang tahu hanya kru-kru kita orang je. Dan saya tahu untuk bagi tahu information apa yang kena buat selepas ini. Alright. Jadi, apa kita kena buat? Boleh tak saya dapatkan sedikit info? Sebab diorang ni daripada hari tu kena kod. Apa benda nak kena buat pun kita tak tahu kan? Alright. Terima kasih. Ismail. Ya. Ada bawah je rasanya. Jadi, ini dia. Jadi guys, rules saya akan ceritakan. Korang kena pilih nombor genap daripada 1 sampai 10. 2, 4, 6, 8, 10. Korang kena pilih nombor-nombor genap tu. Okey, dan seterusnya korang duduk dan masukkan kaki. Kejap lagi kita kena buka kasut. Boleh tak buka kasut boleh Buka kasut. Tak apa. Sini dah nampak. Sini dah nampak. Kita buka kasut dan kita masukkan kaki kita di dalam baldi ini yang disediakan oleh kru-kru kita di belakang. Dan seterusnya soalan mereka akan bagi kepada kita satu per satu. Kalau salah, kita kena denda. Dan mereka bagi kita 5 saat saja untuk menjawab. Boleh tak? Fafa, Syah faham? Faham. Alright. Jadi tanpa buang masa, kita teruskan ke challenge yang pertama. Tapi sebelum itu, kita kena buka kasut dulu. Okey, dan kita masukkan kaki kita di dalam baldi ni. Apa yang diorang punya plan ni? Aku pun tak tahu. Masukkan. Masuk kaki. Masuk kaki. Apa tak apa, Fa? Basah sikit tu. Alamak. Alah betul-betul. Muria gila. Aku jatuh. Okey. Alright. Semua dah masukkan kaki ke dalam baldi. Dan soalan kita akan jawab. Minta maaf saya ni. Kena tulis besar-besar. Boleh bagi. Fafa, ambil satu. Abi pun ambil satu. Dan korang kena jawab besar-besar. Tulis dekat sini. Dekat kertas A4 ni. Abi, alright. Pilih nombor. Boleh cakap nombor tu? Okey, sekarang ni kita pilih nombor yang 2 sampai 10. Boleh. Syah pilih nombor apa, Syah? Cakap. Saya pilih nombor 2. 2. Fafa? 8. 8. Abi? 6. 6. 2, 8, 6. 4. Saya ambil 4 lah. Dah itu je yang tinggal. 4 je lah. 10. Ambil 10 lah. 10. Jadi tak nak 4. Orang kata soy. Ikan ni gigit-gigit lah. Teka-teki. Api apa? Yang tak panas.
Saya dah jawab. Tulis je, tulis apa-apa. Tak sempat. Aduh. Gila lah. Apisha. Apisha. Syah tak dapat jawab. Syah tak dapat jawapan dia. Okey, Fafa. Masalah lah bagi Fafa teka-teki. Bil api. Bil api. Wow. Memang dah plan. Jadi saya salah lah. Apisha. 10. Apa yang 10? Kenapa dengan Ismail ni? 10 apa? 10 kg. 10? Ini dah kira lebih ni. 10 gram. Ismail kau ajar Ismail Ni macam lebih daripada 10 ni. Ini dah betul-betul ni. Baik bagi 10 beg je lalang, senang sangat. Okey. Memang kita akan sampai habis lah macam ni Benda-benda penonton kat rumah tu, kadang-kadang kita letak air sejuk kat kaki ni boleh menghilangkan masalah pening kepala, stres. Ya, betul. Okey. Betul Betul kan? Tapi kalau lebih 5 minit dia tak jadi stres. Ini yang stres sekarang. Dia ni pengantin tu tak? Ismail. Terima kasih Ismail. Sejuk. Lama yang ini lama ni dari tadi ni. Kotak apa yang tak boleh diangkat? Confirm betul. Kotak penalti. Syah? Kotak tak sempat nak jawab. Kotak hati. Betul? Dia ni tak habis-habis lah tentang pick up line-nya. Betul lah, kotak hati. Kotak hati Ha. Jawapannya? Ya, boleh angkat? Tak ada angkat ke? Ada. Syah tak relax ke Syah? Dah biasa duduk dalam peti ais. Sejuk tau. Weh, ini memang melibatkan otak ni. Dia tak ada masalah. Dia ni lama-lama takut jadi frozen lah. Nanti lama-lama jadi daging burger ni. Kejar nak cici. Macam ni lah sebab diri kaki sejuk lah. Sebab dia satu kaki je ada. Allah. Suka hati banget tu lah. Betul tak? Suka hati ni lah. Sekarang ni kaki aku yang sakit ni. Allah, itu jawapan dia. Patutnya dia ni yang kena bagi ais tau. Sejuk. Muka tahan. Dia dah biasa kena ais. Tapi ingat dia pakai seluar pendek, air tu lalu tepi ni je. Kejap. Oh, dia ni siap lah nanti. Tak boleh fikir ni. Sebab dia kambing.
Saya tak boleh fikir lah. Tengah sejuk-sejuk ni mana fikir. Laju-laju nak ke mana? Suara dia orang lambat. Bagi ais kat dia lah. Bagi ais kat dia lah. Mana boleh macam ni? Bodoh betul lah. Ini bukan aromaterapi yang terbaik ya anak-anak. Ya, bukan. Ini bukan spa ke apa ke, bukan Jadi kalau korang rasa kita nak buat channel lagi gempak pada minggu hadapan, korang komen dekat kita orang komen. Ini tak tahu siapa bagi idea ni, memang nak kena lah dia ni. Betul. Balik tarik kaki. Jadi kepada anda semua, kalau korang nak kenakan macam mana kita orang kena, korang boleh komen dekat bawah ni. Korang boleh bagi idea-idea untuk apa lagi challenge-challenge yang mengerikan. Macam ni biasa. Macam ni okey je lagi. Syah, tak ada apa macam tak ada apa sangat. Sudah. Lagi lah. Astagfirullah. Bagi kalau dalam start ni, yang ni macam recovery. Recovery? Recovery. Ini bukan recovery. Masa-masa yang tense tu dia soalnya kalau kita orang buat satu badan. Dia kepaskan. Kepala saja yang ada. Yang ni kaki ni bagi saya okey gila. Syah, buat outro terus Syah. Okey, jadi terima kasih kepada Syah dan juga Fafa kerana sudi bersama kami dalam rancangan Desas-Desus ni. Jadi kerana kami mohon ampun dan juga maaf sekiranya kami, daripada kru-kru dan juga saya, Abby, terkasar bahasa kepada anda. Saya dah tak boleh cakap panjang-panjang sebab kan sejuk. Boleh tak kita keluar kita keluar. Okey, tapi sejuk. Dah tak rasa kaki dah. Boleh tak Syah bagi sedikit nasihat kepada orang-orang di luar sana yang mau menjadi pelakon aksi lagak ngeri. Boleh tak bagi nasihat kepada mereka? Kalau kata yang nak bercita-cita nak jadi seorang pelagak ngeri profesional, terus kejarkan impian korang tu. Jangan sekat-sekat jalan dan jangan tiang ayam. Macam saya cakap, ada platform yang akan tersedia untuk korang kena usaha lebih sikit lah. So selain tu ada pesanan lain ke? Kalau ada pesanan boleh kalau nak promote ke boleh. Okay, sekarang sibuk dengan COVID-19. Masih lagi belum berakhir guys. Tolong guys. Serius tu dia cakap. Korang ikut SOP yang disediakan supaya ini tidak berpanjangan kerana ada efek kita terlalu teruk geng. So saya kadang-kadang tak sanggup nak tengok bila kawan-kawan seorang-seorang berada dalam keadaan kemurungan dan stres bila berlakunya COVID-19 ini dan berpanjangan. So guys, kita kekalkan Malaysia. Saya tahu Malaysia boleh. Ada dan country yang lain pun teruk. Tapi kita masih dalam keadaan fasa yang selamat lah. Betul. Okay, so maintain benda tu. Betul. Korang guys kena maintain dekat rumah. Jaga kesihatan. Jaga diri kat luar sana. Okay? Fafas teruskan dengan nasihat seterusnya. Nasihat saya kepada rider-rider yang kat luar sana, saya nak awak semua tabah dengan apa-apa yang customer cakap dekat awak semua. Lepas tu, pada yang nak jadi rider tu, jangan takut-takut. Okay? Pada perempuan-perempuan ada yang DM saya, akak saya nak bawa tapi saya takut nak bawa motor, saya takut lori apa semua. Awak jangan kata awak takut. Kalau awak takut, awak takkan boleh. Awak kena tanam dalam hati, awak boleh. Awak niat apa untuk awak kerja ni apa semua, insya-Allah boleh. Okay? Kerja ni seronok, tak ada apa yang susah. Itu dia pesanan-pesanan daripada Syah dan juga Fafa. Terima kasih sekali lagi kepada anda berdua. Alright. Jadi apa lagi tu? Abby, teruskan Abby. Ya, kita nak share 5 top drama aksi dan action lah. Sama lah tu. Macam minggu lepas drama Melayu. Okey. Ni episod ni drama action. Jadi drama kita action. Nak bawa yang ganas-ganas sikit. Wow. Kalau macam tu, korang kalau kat rumah sana jangan terlepas lah nak tengok drama-drama yang kita bagi ni. Kan jangan korang tiru pula. Kan? Sebab saya pun dah tak boleh fikir dah. Saya kena cakap laju-laju ni sebenarnya. Jadi kepada anda semua di rumah, kalau tengok cerita-cerita aksi ni, korang kena tengok bersama ibu bapa. Takut-takut kat luar sana terikut dengan benda-benda yang kita tengok berlakon-lakon yang ngeri ni kan? Betul. Alright. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita roll it. Di tempat yang kelima, Spiderman Far From Home. Dan dia tak tidur diam, dia lompat sana, dia lompat sini. Jadi apa pun tak tahu. Di tempat yang keempat, Ford vs Ferrari. Hanya aku tak faham, laju-laju nak pergi mana pun tak tahu, pindah no kot. Di tempat yang ketiga, hanya aku suka John Wick Chapter 3. Dia tembak orang sana, tembak orang sini, jadi gangster. Di tempat yang kedua, dua orang botak ni, Fast and Furious, Hope and Shaw. Apa tengok ni. Dan Johan minggu ini, Avengers Endgame. Ya, itu dia. Top 5 action movie kita. Top 5 action movie. Tadi
Sebelum yang action movie tu bukan action movie. Habis cakap apa? Action drama. Tak sama? Tak sama. Itu bukan action. Baik cakap exhaust. Dia dah kena dengan gaya kita hari ni. Itu dia top 5 action movie untuk anda semua penonton-penonton di rumah. Jadi kepada anda, kalau anda berminat untuk menonton cerita itu yang kita suggestkan, anda boleh melihat di rumah. Alright? Okay, Abby. Sekarang ni kita dah sampai ke penghujung rancangan lah. Sampai kat sini saja apa yang kita bagi kepada penonton-penonton. Information kepada anda. Harap anda terima dan anda jangan lakukan benda-benda yang hasil agak ngeri. Yang kalau anda rasa nak cubalah tanpa izinan ibu bapa. Betul tak, Ibi? Okey. Jadi kalau penonton-penonton dekat rumah sana, kalau ada isu-isu yang menarik untuk kita kupaskan ataupun prank-prank yang tercedok tu, kalau korang ada idea, korang boleh komen dekat bawah ni. Alright? Okay, tapi sebelum tu macam biasa kita nak minta maaf kalau kita ada tercakap salah bahasa, tertipu dan sebagainya. Tercakap salah bahasa? Terkasar bahasa. Oh, terkasar bahasa. Kalau tersalah cakap tu macam mana? Itu bukan tercakap salah. Ya, apa? Dah. Okey, ini adalah hiburan semata-mata, tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Ya, alhamdulillah. Pandai dah Alright, paling penting apa? Jangan lupa untuk kita share, like dan subscribe channel kami. Okey. Jumpa lagi di episod yang akan datang bersama saya Wan Fatimah dan saya Amzarul Rahman. Semoga hari anda ceria selalu seperti kami berdua. Bye bye. 1, 2, 3 do re mi. Apa nak jadi? Alif bata ABC. Apa nak jadi? Akan terjadi. Hujan pasti berhenti. Suka berteman, ada masanya aku suka bersendiri, ada masanya aku suka berjalan, ada masanya aku suka susah dan senang bersilih ganti. Bila-bila boleh naik dan turun. Bila-bila boleh naik dan turun. Apocalypse, hey, 1, 2, 3 do re mi. Apa nak jadi? Alif bata ABC. Apa nak jadi? Akan terjadi. Hujan pasti berhenti. 1, 2, 3 do re mi. Apa nak jadi? Alif bata ABC. Apa nak jadi? Akan terjadi. Hujan pasti berhenti. On time. 1, 2, 3 do re mi. Apa nak jadi? Alif bata ABC. Apa nak jadi? Akan terjadi. Pasti berhenti. Jumpa lagi episod akan datang.